A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Yunar Channel untuk perbincangan cadangan jawapan bagi tajuk Hukum Tajwid, bahagian penilaian, bidang Al-Quran, surat 24, buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4. Secara keseluruhannya untuk tajuk ini ada 5 soalan. Soalan pertama, jelaskan maksud dan cara bacaan hukum tajwid berikut: mad silah qasirah, mad silah tawilah, mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal, qalqalah sughra, qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Kemudian yang kedua, baca dan padankan ayat berikut dengan hukum tajwid yang betul. Padankan sahaja nanti. Soalan ketiga, tentukan hukum dan baca ayat berikut. Soalan keempat, jelaskan cara bacaan ayat berikut. Yang kelima, senaraikan 3 contoh bagi setiap hukum tajwid berikut beserta cara bacaannya. Jadi teruskan menonton video ini sehingga ke akhirnya untuk sama-sama kita membuat ulang kaji, buat latihan soalan bahagian penilaian buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4 bagi tajuk Hukum Tajwid. Soalan yang pertama, jelaskan maksud dan cara bacaan hukum tajwid berikut. Yang pertama kita lihat mad silah qasirah. Maksud, apabila ha dhamir. Okey, di sini ada contoh. Ha dhamir terletak di antara 2 huruf berbaris. Antara 2 huruf berbaris. Okay, to ni baris dan nun ni baris. Okay, ha ni berada di tengah-tengah. Bertemu, ha ni dia bertemu dengan huruf hijaiyah selain daripada huruf hamzah. Sekarang ni ha ni bertemu dengan to. Pada 2 kalimah yang berlainan. Ini 1 kalimah, yang ini 1 kalimah. Jadi dia menjadi mad silah qasirah. Mad silah qasirah yang dibaca, cara bacaannya adalah 2 harokat. Fir'auna innahu tagha. 2 harokat kat sini. Okey, selesai untuk mad silah qasirah. B, mad silah tawilah. Tadi qasirah. Mad silah tawilah apabila ha dhamir terletak di antara 2 huruf berbaris. Sama saja dengan mad silah qasirah. Ha dhamir terletak di antara 2 huruf berbaris. Okey. Jadi alif ni berbaris dan ba berbaris. Bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah, ha ni bertemu dengan hamzah. Dalam 2 kalimah yang berlainan. 1 kalimah, bihi, anfusihim 1 kalimah. Jadi dia akan menjadi cara bacaannya panjang. Bukan lagi 2 harokat. Ya, 4 ataupun 5. Tarau, ishtarau, bihi. Jadi panjang. Bihi, anfusihim. Dan dia pun ada tanda ni. Okay, tanda untuk kita memanjangkan bacaan. Macam ni. Okay, 4 ataupun 5 harokat. Selesai untuk mad silah tawilah. Kemudian mad lazim. Mad lazim ni ada 2. Mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Kalimi dan harfi. Ya, kemudian mad lazim kalimi pula ada 2. Mukhaffaf, musaqqal. Harfi pula mukhaffaf, harfi musaqqal. Macam tu. Okey, si mad lazim kalimi mukhaffaf. Huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun yang tidak bersyaddah, tidak bersabdu dalam 1 kalimah. Huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun yang tidak bersabdu. Dia tidak ada sabdu macam ni. Okey, dia tak ada macam ni. Dalam 1 kalimah sahaja. Jadi cara bacaan dibaca 6 harokat dan tidak dibaca secara idgham. Dibaca 6 harokat panjang.
Dan dia pun ada tanda panjang lah bacaan dia macam ni. Ya, contoh bacaan al-ana wa qad. Contoh Okay, selesai untuk mat lazim kalimi mukhaffaf. Seterusnya di mat lazim kalimi musaqqal. Tadi mukhaffaf. Huruf mat bertemu dengan huruf bertanda sukun yang bersyaddah. Okey, huruf mat bertemu dengan huruf bertanda sukun yang ada sabdu. Dia ada tanda macam ni. Dan ada lama panjang, tanda panjang dalam satu kalimah. Okey. Dan dibaca 6 harakat dan dibaca secara idgham. Beza dia dengan mat lazim kalimi mukhaffaf. Yang ni dibaca secara idgham. Mat lazim kalimi musaqqal, mat lazim kalimi mukhaffaf tidak dibaca secara idgham. Beza dia. Kemudian bertemu dengan huruf yang bertanda sukun sini dan huruf ni bertanda bersyaddah ataupun bersabdu. Macam ni. Beza dia. Cara bacaan 6 sama juga dengan mat lazim kalimi mukhaffaf. Okey, di sini kena idgham. Contoh waladdall masuk pada lam. Dallin. Jika tadi dia tidak ada idgham. Okey, selesai mat lazim kalimi musaqqal. Di. Kemudian kita membicarakan tentang huruf. Tadi tentang kalimah, tentang huruf. Mat lazim harfi, mukhaffaf dan musaqqal. Mukhaffaf i. Huruf mat yang terdapat pada pembukaan surah bertemu huruf yang bertanda sukun. Dan cara bacaan dibaca 6 harakat panjang. Ada tanda panjang di sini. Dan tidak dibaca secara idgham. Jadi jika mat lazim harfi, kita kena ceraikan di sini kalau nak faham lah. Okay, ain. Sebutan dia. Dia tidak masuk pada huruf sin. Tidak dibaca secara idgham. Sin. Qaf. Okay, contoh kita ambil qaf ni. Qaf. Ini sebab tu dia mat lazim harfi, huruf by huruf. Qaf. Huruf mat ni huruf mat. Kemudian bertemu huruf bertanda sukun. Qaf. Qaf ni sukun. Kita sebut qaf. Qaf. Jadi 6 harakat. Ya, ni huruf mat bertemu dengan huruf bertanda sukun ataupun bertanda mati ni, maka dia mat lazim harfi mukhaffaf. Dan kita tidak masukkan dia, bacaan dia secara idgham. Ain, selesaikan huruf ain, sin, qaf, macam tu. Okay, seterusnya kita lihat mat lazim harfi musaqqal. Apa yang membezakan dia? Okay, mat lazim harfi musaqqal. Huruf by huruf juga. Huruf mat yang terdapat pada pembukaan surah bertemu huruf yang bertanda sukun. Sama saja dengan mat lazim harfi mukhaffaf. Yang beza dia, cara bacaan pun sama. Dibaca 6 harakat tetapi dibaca secara idgham. Masukkan pada bacaan selepasnya ataupun huruf selepasnya. Contoh. Okay, contoh alif. Alif ni tak ada apa-apa lah. Alif ni pendek saja bacaan dia. Bermula pada mat lazim harfi lam. Okay. Lam. Dan mim. Mim ya mim. Okay, huruf mat. Kat sini. Lam. Ni huruf alif. Ni huruf mat. Huruf mat alif waw ya. Di situasi ni alif bertemu dengan huruf yang bertanda sukun, mim. Lam. Kemudian mim. Jadi di sini huruf mat bertemu dengan mim mati, tetapi yang selepas dia mim bertemu dengan mim. Dia akan menjadi idgham. Alif,
lam mim. Contoh. Lam. Masuk pada huruf mim yang selepas dia dan dia menjadi idgham. Cara bacaan 6 harokat, mad lazim harfi musaqqal. Okey, selesai yang F. Kemudian kita lihat seterusnya GHI qalqalah. Qalqalah ada 3, sughra, kubra dan paling besar akbar. Pertama qalqalah sughra, huruf qalqalah yang berbaris sukun. Pertama huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dal. Ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ni huruf qalqalah. Mana kita baca bunyi melantun, bunyi lantunan. Huruf qalqalah ni yang berbaris sukun. Dia berada di pertengahan ataupun hujung. Ketika bacaan secara wasal ataupun kita sambungkan bacaan tu. Contoh, wa tasaddaq alaina. Okay, mana huruf qalqalah? Qaf. Okay. Huruf qalqalah berbaris sukun. Mati pada pertengahan ataupun dia ada di hujung tetapi dibaca secara bersambung. Cara bacaan bunyi lantunan yang rendah. Ketika menyebut huruf qalqalah yang berbaris sukun. Ya, bunyi lantunan yang rendah. Mana kita jawab macam ni. Untuk cara bacaan bagi qalqalah sughra. Wa tasaddaq alaina. Ada sikit saja bunyi lantunan rendah. Kemudian qalqalah kubra. Huruf qalqalah qaf, ta, ba, jim, dal ni yang berbaris sukun. Okey, kalau kat sini dal. Baris sukun. Mati. Atau sukun yang mendatang berada pada hujung kalimah. Okey, kita faham macam ni je. Dia ada di hujung kalimah huruf dal ni dan dia berbaris mati. Okey, ringkas begitu. Ketika bacaan secara waqaf dan kita berhentikan bacaan, jika kita sambung, dia tidak menjadi qalqalah kubra. Dia akan menjadi qalqalah sughra balik sebab dia berada di seolah-olah di pertengahan. Sekarang ni kubra berada di hujung kalimah, huruf qalqalahnya dan baca secara waqaf berhenti. Walam yulad. Dia bunyi lantunan kuat cara bacaan dia. Ketika menyebut huruf qalqalah ketika waqaf, bunyi lantunan kuat untuk cara bacaan. Kemudian yang terakhir untuk soalan 1, qalqalah akbar. Okey, apa beza qalqalah akbar dengan kubra? Tengok pada maksud. Huruf qalqalah yang berbaris syaddah. Beza dekat sini. Huruf qalqalah, qaf, berbaris syaddah di sabdu. Pada hujung kalimah, berada di hujung. Dan baca pula secara waqaf. Cara bacaan bunyi lantunan lebih kuat. Ketika menyebut huruf qalqalah ketika waqaf. Kalau tadi, qaf ni berada di hujung sebagai contoh dal tadi. Berada di hujung tetapi baris dia di hujung. Tu baris mati. Baris mati ni berada di hujung qalqalah kubra. Jika berada di hujung huruf qaf ni, dia berbaris syaddah, maka dia qalqalah akbar. Qulillahu yahdi lil haqq. Dia bunyi lantunan lebih kuat. Okey, selesai soalan 1. Kemudian soalan yang kedua, baca dan padankan ayat berikut dengan hukum tajwid yang tepat. Okey, al-ana wa qad. Okey, kita telah terangkan tadi dan kita telah ulang kaji tentang semua mad ini. Okey, al-ana ni adalah mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Okey. Kuntum tusyakku. Tusyaku macam waladhdallin. Itu mad lazim kalimi musaqqal. Okey, hijaj, hijaj. Okey, hijaj ni adalah qalqalah apa? Qalqalah kubra. Dia berada di hujung dan jim ni mati lah. Hijaj kita berhenti. Kita baca secara seolah jim ni baris mati. Kemudian di sod. Okay, sod ni mad lazim harfi. Mad lazim harfi apa? Mad lazim harfi mukhaffaf. Okay, dia tidak dibaca secara idgham.
lam yalid walam, lam yalid walam. Okey, kemudian I ni mad ataupun qalqalah. Qalqalah ni berada di tengah. Jadi qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra. Kemudian da'ana li jambihi au. Okey, ni mad silah bertemu dengan huruf hamzah. Ya, hadamir bertemu hamzah. Jadi mad silah tawilah. Tas. Kemudian wa annahu ala. Jadi hadamir bertemu selain pada huruf hamzah. Mad silah qasirah. Okey, sini. Hamim, okey, mad lazim harfi, musaqqal ataupun mukhaffaf. Hamim bacaan secara idgham, mad lazim harfi musaqqal. Okey, di sini. Kemudian yang terakhir, faqalu ya laitana nurad. Nurad. Okey, dia ada dal ni bertanda syaddah. Dal tu bertanda macam ni. Maka dia akan menjadi qalqalah akbar. Selesai soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, tentukan hukum dan baca ayat berikut. A. Wal-laili wa ma wasaq. Okey, wasaq ni kita berhenti kat sini, maka dia menjadi qalqalah kubra, bunyi lantunan kuat. Okey, seolah qaf ni berbaris mati lah kalau kita berhenti, seolah-olah begitu. Okey, B. Yashfa'u indahu illa. Hadamir bertemu dengan hamzah, maka dia menjadi mad silah tawilah. Okay, si min kulli dabbah. Ya, mad lazim kalimi musaqqal. Okay, sama saja seperti waladdallin. Okay, kemudian D. Wa ummihi wa abi. Hadamir bertemu pada selain huruf hamzah. Mad silah qasirah. Kemudian I. Yasin. Mad lazim harfi mukhaffaf. Kerana tidak dibaca secara idgham antara ya dan sin. Okey, mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian F, kadzalika yatba'ullah. Ya ta. Okey, bunyi berdetak tetapi I-nya adalah sedikit sahaja rendah bunyi lantunan yatba'u. Qalqalah sughra. Selesai soalan 3. Seterusnya soalan yang keempat. Jelaskan cara bacaan ayat berikut. Ini cara bacaannya. Cuma saya letakkan di sini apakah hukumnya untuk elakkan kekeliruan. Cara bacaan di bawah ni. Okay, A. La ta'khuzuhu sinatun. Ya, mad silah qasirah kat sini. Dibaca 2 harakat. B. Alif lam mim sad. Dibaca secara idgham setiap huruf ni. Jadi mad lazim harfi musaqqal. Dibaca 6 harakat dan dibaca secara idgham. Okay, C. Wa wajadaka dhallan fahada. Okay, mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi. Musaqqal. Dibaca 6 harakat dan dibaca secara idgham. D. Khalaqal insana min 'alaq. Berada di hujung huruf qalqalah ni. Jadi qalqalah kubra. Cara bacaan bunyi lantunan kuat. Kemudian I. Wala in azaqnahu na'ma. Azaq. Qaf ni berbaris mati. Okay, huruf qalqalah berbaris mati berada di pertengahan. Jadi qalqalah sughra. Bunyi lantunan yang rendah. Dan F. Min ilmihi illa. Okay, ilmihi illa. Hadamir bertemu dengan huruf hamzah. Jadi menjadi mad silah tawilah. Dibaca 4 atau 5 harakat. Selesai soalan 4. Kemudian soalan terakhir, soalan kelima, senaraikan 3 contoh bagi setiap hukum tajwid berikut berserta cara bacaannya. A. Mad silah tawilah. Mad silah tawilah, cara bacaan 4 ataupun 5 harakat. Jadi kita keluarkanlah 3 contoh. Pertama, yashfa'u indahu illa. Panjang 4 ataupun 5. Sini. Kemudian ishtaru bihi anfusahum. Dia hadami bertemu dengan hamzah. Okey, semua sama saja. Ayahsabu allam yarahu ahad.
Okey, selesai A. Kemudian B, mad lazim harfi mukhaffaf. Cara bacaan dibaca 6 harakat dan tidak dibaca secara idgham. 3 contoh, ya, sin, kemudian ain, sin, qaf, baca panjanglah 6 harakat. Contoh saja saya bagi. Kemudian sod. Okey, selesai. B. Kemudian C, mad lazim kalimi musaqqal. Cara bacaan dibaca 6 harakat dan dibaca secara idgham. Mad lazim kalimi musaqqal. Contoh, 3 contoh bacaan ataupun ayat. Kuntum tusyaqquna fihim. Okey, kat sini dibaca 6 harakat dan dibaca secara idgham. Kemudian yang kedua, qala atuhajjunni fillah. Tu okey. Kemudian yang ketiga, waladdallin. Okey, sini. Selesai yang C. Kemudian kita lihat yang terakhir, qalqalah sughra. Qalqalah sughra cara bacaan bunyi lantunan yang rendah saja. Kenapa rendah? Kerana huruf qalqalah berada di pertengahan. Lam yalid, pertama, lam yalid walam. Kemudian yang kedua, watasaddaq alaina. Kemudian yang ketiga, sanuqri'uka fala tansa. Okey, alhamdulillah selesai ke-5 soalan untuk tajuk hukum tajwid. Jadi setakat itu saja pelajar sekalian dan penonton sekalian berkaitan dengan perbincangan cadangan jawapan untuk tajuk hukum tajwid melibatkan maksilah, mad lazim dan juga qalqalah. Sekian, terima kasih, semoga berjaya khususnya dalam SPM nanti. Terima kasih, subscribe Yunar channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.